Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah pembelian tanpa tunai. Kemahiran yang perlu murid kuasai hari ini ialah menyenaraikan maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 169. Itu pelajaran cikgu seterusnya. Pembelian tanpa tunai. Dalam pembelian tanpa tunai ini telah banyak digunakan di negara luar daripada negara-negara luar di mana mereka menggunakan aplikasi yang terdapat dalam telefon bimbit untuk membuat bayaran. Sama ada bayaran bil ketika makan di restoran, membeli minuman, membeli tiket kereta api dan juga membeli belah di pasar malam. Aplikasi ini telah digunakan di Bazar Ramadan Kampung Melayu Kuala Lumpur. Ini adalah peringkat percubaan. Ini telah dilaksanakan di Malaysia. Okey, ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Dalam muka surat 169 ini terdapat petikan. Mari kita baca. Pembelian tanpa tunai. Farisha menonton berita tentang pembelian tanpa tunai dalam televisyen. Ayah, apakah maksud pembelian tanpa tunai? Pernahkah ayah menggunakan kaedah pembelian ini? Pembelian tanpa tunai ialah kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau dalam talian. Kita pernah menggunakan kaedah ini semasa berbelanja di Bazar Ramadan Kampung Baru. Cuba Farisha imbau kembali, kita sekeluarga telah ke Bazar Ramadan Kampung Baru pada bulan puasa yang lepas. Semasa di sana, kebanyakan peniaga menawarkan kemudahan e-dompet kepada para pengunjung. Kaedah ini menjadikan bazar itu sebagai bazar tanpa tunai pertama di negara ini. Bazar itu mempunyai keunikan tersendiri. Kedudukannya di bandar, mampu menarik minat pengunjung, membuat transaksi bayaran menggunakan e-dompet. Kita hanya perlu memuat turun aplikasi e-dompet dalam telefon pintar. Kemudian kita menambah amaun nilai yang kita perlukan. Setelah memilih barangan, kita hanya perlu melakukan imbasan kad kod QR untuk membuat pembelian. Keselamatan e-dompet ini berada pada tahap yang baik kerana setiap transaksi memerlukan pengesahan nombor PIN. Pengguna tidak perlu membawa wang tunai untuk berbelanja. Jadi, penggunaan ini adalah telah digunakan di Bazar Ramadan Kampung Baru Kuala Lumpur. Jadi, dia perlu satu aplikasi dalam telefon bimbit dan kamu memasukkan wang kamu yang tunai itu ke dalam aplikasi e-dompet tersebut. Jadi kamu belanjakan berdasarkan apa yang ada dalam e-dompet itulah. Kalau ada RM100, kamu bolehlah belanja sehingga RM100. Kalau kamu nak belanja banyak, kamu kenalah tambah banyak duit dalam e-dompet tu. Itulah maksudnya. Okey, dalam sini kita akan cari isi yang tersurat dan yang tersirat. Yang ni yang tersurat. Kemudahan e-dompet. Apa yang ada dalam kemudahan e-dompet ni? Kemudahan e-dompet di bazar adalah itu adalah ni isi yang tersurat yang disambung dengan kata hubung pancangan keterangan untuk yang warna merah tu memudahkan urusan pembelian barangan tanpa tunai. Itulah yang dimaksudkan e-dompet. Jadi disambung dengan kata hubung pancangan keterangan untuk isi yang tersirat. Ini isi yang tersirat. Kita kena fikirkan tentang jawapannya.
Jadi yang ni kita dapatkan daripada petikan yang tersurat. Kemudian tersirat itu kita fikirkan bagaimana nak menghasilkan jawapan. Jadi biasanya e-dompet ni ialah pembelian barangan tanpa tunai. Yang maklumat pun diperoleh dari sini sebenarnya. Tapi kita olah menjadi perkataan kita sendiri. Kemudian isi yang kedua iaitu apa lagi? E-dompet lagi. Penggunaan e-dompet di bazar yang terletak di bandar. Di bandar lah, di Kampung Baru tu. Bagi menarik pengunjung mudah berbelanja. Jadi, bagi itu ialah kata hubung pancangan keterangan untuk menyambung dengan isi yang tersirat. Penggunaan e-dompet ni telah menarik pengunjung mudah berbelanja. Jadi, ini isi yang tersurat, dan ini adalah isi yang tersirat dengan dihubungkan dengan kata hubung. Kemudian kita sambung lagi. Menambah amount. Bagaimana nak menambah amount? Ini isi yang tersurat ialah menambah amount. Penambahan amount dalam aplikasi e-dompet yang dimuat turun. Untuk memudahkan pembeli menyediakan wang tambahan untuk membeli. Itu dia tujuan dia. Okey, itulah 3 perkara yang telah kita ada satu lagi. Keselamatan e-dompet ini. Jadi apa yang ada dalam keselamatan e-dompet ini? Ianya adalah keselamatan yang pada tahap yang baik. Kerana setiap transaksi memerlukan pengesahan nombor PIN. Jadi kita akan cari isi yang tersurat telah ada, cikgu gariskan. Kemudian tahap keselamatan e-dompet sangat baik. Itu isi yang tersurat. Kerana pengguna hanya perlu mengesahkan nombor PIN sewaktu membuat pembelian. Itu adalah isi yang tersirat. Disambung dengan kata hubung pancangan keterangan kerana. Itulah telah jadi satu ayat yang lengkap di mana isi tersurat disambung dengan kata hubung pancangan keterangan dengan isi yang tersirat. Jadi, kita akan memasukkan semua itu ke dalam satu dialog yang bentuk begini. Jadi, murid dikehendaki memberi respon dengan menggunakan maklumat tersurat dan tersirat mengenai kebaikan pembelian tanpa tunai. Sila rujuk slide cikgu yang keempat tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tulis dalam buku pemahaman. Jadi, Ibu Farisha, cikgu telah mereka dialog ini untuk kamu memahami isi tersurat dan isi tersirat dan kamu masukkan dialog ni sebagai memberi respon kepada soalan yang ditanya. Jadi Farisha, apakah kelebihan kemudahan e-dompet kepada pengunjung yang datang ke bazar itu? Farisha, ni ibu dia bertanya. Jadi Farisha jawab macam mana? Antara kelebihan kemudahan e-dompet di bazar itu untuk memudahkan urusan pembelian tanpa tunai. Kemudian tanya lagi dan jawab lagi. Selain itu, penggunaan e-dompet, kamu kena rujuklah slide cikgu. Tadi cikgu dah bantu kamu lah yang nombor 1 ni. Jadi kamu kena rujuk slide cikgu yang lepas. Jadi nanti kamu rujuk. Okey. Selain itu, penggunaan e-dompet di bazar yang terletak di bandar bagi menarik pengunjung mudah berbelanja. Itulah dia slide cikgu yang lalu. Kamu lupa dah tu. Kamu rujuk balik. Di samping itu, penambahan amount dalam aplikasi e-dompet yang dimuat turun untuk memudahkan pembeli menyediakan wang tambahan untuk berbelanja. Ini cikgu sambung dengan cikgu bina ayat dengan menggunakan penanda wacana. Jadi kamu gunakan ini semua dan sambung isi yang tersurat dan isi yang tersirat nanti.
Akhir sekali, tahap keselamatan e-dompet sangat baik kerana pengguna hanya perlu mengesahkan nombor PIN sewaktu membuat pembelian. Itulah dia jawapannya. Jadi kamu rujuklah slide tu. Begini. Kamu rujuk di sini. Jawapannya datang daripada sini. Kemudian kamu nak menulis. Macam mana kamu nak menulis dalam keadaan dialog, kotak-kotak dialog gini? Dengan ada gambar. Gambar pun tak perlulah. Cikgu ubah sesuailah begini. Cikgu ubah sesuai. Ibu Farisha jawapannya sama juga nanti. Apakah kelebihan penggunaan e-dompet kepada pengunjung yang datang ke bazar itu? Antara kelebihan e-dompet di bazar itu untuk kamu dah beritahu dah tadi. Jadi kamu ubah sesuai dalam bentuk begini. Nak tulis begini susah. Kamu dah dapat jawapan di sini, kamu ubah sesuai, kamu tulis begini. Jadi yang pertama, untuk memudahkan urusan pembelian tanpa tunai. Selain itu, pengguna e-dompet di bazar yang terletak di bandar menarik pengunjung mudah berbelanja. Di samping itu, penambahan amount dalam aplikasi e-dompet yang dimuat turun untuk memudahkan pembeli menyediakan wang tambahan untuk membeli. Akhir sekali, tahap keselamatan sangat baik. Tahap keselamatan e-dompet sangat baik kerana pengguna hanya perlu mengesahkan nombor PIN sewaktu membuat pembelian. Begitulah dia jawapannya. Cikgu dah bantu kamu. Kamu buatlah dalam bentuk begini dalam buku pemahaman. Gambar tak payahlah. Okey, kamu salin ni dan salin yang di bawah ini. Dapatlah satu aktiviti untuk kamu dalam pembelajaran bahasa Melayu hari ini. Okey, begitulah tugasan kita hari ini, menyeraikan maklumat yang kita senaraikan dah dan memberikan respon berdasarkan teks yang dibaca dalam buku pemahaman. Uji minda anda dengan menyertai kuis cikgu nanti. Sekian saja pelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jaga kesihatan kamu. Sekian, terima kasih.